Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan Allah Taala dalam keadaan kita iman dan Islam, dia pilih kita lagi untuk berada dalam landasan Al-Quran ini. Kalau dulu kita boleh fikirkan macam mana kita hidup ni dalam dunia kita rasa panjang lah, tapi sebenarnya sekejap aja, sejam setengah sahaja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa itulah kita nak kena solat, nak kena zakat, nak kena ingat Allah. Dalam masa yang sama, dalam masa itu jugalah kita nak kena bekerja, kita nak kena cari rezeki, kan? Semua untuk dilakukan sebab tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita. Hari ini kita menjalani kehidupan manusia juga. Jadi seorang ibu, jadi seorang ayah, jadi seorang majikan, jadi seorang pekerja, jadi seorang rakan. Tapi kita alhamdulillah, kita lah di sini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam lingkungan Al-Quran, kan? Kerja kita berkaitan Quran, keluarga kita pun ada ahli yang membaca Al-Quran, rakan-rakan kita pun ada yang hafaz Quran, ada yang belajar Al-Quran. Syukur alhamdulillah sebab Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan jalan-jalan tersebut. Kalau tidak, dia boleh pilih tak kita pergi ke tempat lain? Boleh. Siapa yang pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu ni? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala masih lagi sayangkan kita, dan kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan meneruskan usaha-usaha ini supaya kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kekalkan dunia ni, tapi kekalkan jalan-jalan kebaikan. Tak kisah di mana saja kita pergi, berada dalam jalan-jalan kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, insya-Allah. Baik. Dan kita syukur atas nikmat kesihatan dan juga masa lapang. Sabda Nabi SAW, ni'matani fiha katsiran maghbunun minan nas as-sih wal faragh. Tadi kita syukur iman dan Islam. Ni kita syukur nikmat kesihatan, masa lapang. Sikit-sikit sakit belakang, sakit kaki, sakit lutut tu, pening kepala, boleh lagi lah datang, kan? Ada juga masa lapang untuk kita berada dalam majlis ilmu macam ni. Itu Nabi SAW kata kena syukur juga, sebab selalu manusia terlupa dua nikmat yang tadi tu, kesihatan dan juga masa lapang. Baik, InsyaAllah hari ini mula kita nak bincang pasal Adam dan Iblis. Tapi kita hold dulu. Dah banyak kali cerita, kan? Dah 2 kali cerita. Kali ni kita nak tengok sifat-sifat pula. Minggu depan kita sambung bercerita. Jadi hari ini kita akan ambil satu daripada sifat yang ada dalam Al-Quran, iaitu kita panggil sebagai humility ataupun tawaduk. Tawaduk. Banyak salah faham hari ini. Orang Melayu punya tawaduk macam mana? Bila duduk sorang-sorang pergi belajar, kita rasa rendah diri. Aku tak ada, not capable enough, tak cukup kemampuan. Ataupun lihat orang tu, bagus, rendah diri dia macam mana. Tapi betul tak? Betul kita kata rendah diri tu pada mengikut kenyataan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi kita ambil hari ini satu daripada sifat rendah diri. Juga dalam masih lagi kita punya pengajian Tazkiyatun Nafsi, penyucian diri kita berkaitan dengan hati kita. Yang sebelum ni peace, passion, dan juga hari ni kita ambil humility, merendah diri tu berdasarkan Al-Quran balik, supaya kita jadi orang yang terdidik hati kita, dan menjadi physically kita, apa kita buat di luar ni dibentuk oleh hati yang stabil yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dalam Al-Quran kita baca sama-sama dulu ayat ni, surah 2 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha
حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Kami patut K itu besar, Allah. Dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik. Ni ayat daripada surah Al-Baqarah ayat ke-58. Kisah ni berkaitan dengan, kalau kita ingat balik, kita pernah baca surah Al-Baqarah sama-sama, terutama yang di pejabat ni. Ketika Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, maka Musa pun bawa umat ni lari merentasi Laut Merah. Jadi banyak peristiwa macam mana dia dikejar dan ujian-ujian yang berlaku ketika nak rentas Laut Merah tersebut. Bila rentas Laut Merah, maka mereka nak mulakan kehidupan yang baru. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, masuklah ke dalam bandar tersebut dengan merendah diri. Semalam saya ada kuliah pasal ni. Kalau dah dengar, kita ulang kaji lagi. Okey. Jadi masuklah dengan merendah diri. Kemudian makanlah sepuas-puasnya dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Untuk tajuk kita hari ini, kita nak bincang tentang merendah diri. Dalam Al-Quran, merendah diri ni ada beberapa patah perkataan yang kita boleh fahami dan kita ikut. Yang pertama, dalam ayat ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala suruh apa? Merendah diri ni sujud, sujada, sujudlah. Ini sifat yang pertama bagi orang yang merendah diri, iaitu dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tak dalam kehidupan ini, dia masuk dalam dunia ni, masuk dalam keadaan dia merendah diri dengan macam mana? Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia berbuat baik. Dia menjadi orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik. Orang-orang yang ni sentiasa dia ingat kepada Allah Taala dengan sujud dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup ini mungkin kita jumpa orang-orang yang kita nak cari jalan-jalan untuk merendah diri. Yang pertama dalam Quran, orang yang merendah diri iaitu orang yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itulah sujud tersebut, sujud hanya boleh pada siapa? Kepada Allah saja. Sujud itulah yang menyebabkan kita semua ni jadi hamba yang sama rata. Kita boleh rasa kita ni sama sahaja di kalangan hamba-hamba manusia yang ada pada hari ini. Pergilah mana-mana masjid sekalipun, tak kisah dia menteri ke, dia tukang sapu sampah ke, dia cleaner ke, semua orang sama saja, iaitu sifat dia ketika dia nak beribadah kepada Allah, iaitu apa? Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kepada Allah ni nanti akan lahirnya sifat muhsin, menjadi orang-orang yang baik. Jadi merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sujud. Tapi ini sifat yang untuk siapa? Untuk diri sendiri. Sifat merendah diri juga dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud juga, tapi bukan sujud dalam bentuk fizikali kepada ibu bapa, tapi kepada apa? Kepada ibu bapa, menjadi orang yang mendoakan kepada kedua ibu bapa. Jadi dalam kita merendah diri, boleh tak orang tu merendah diri, tak cakap takbir dan sebagainya, tapi tak hormat ibu bapa, tak doakan ibu bapa? No, tak cukup syarat merendah diri. Boleh tak dia jadi orang yang merendah diri pada pandangan manusia, tapi tak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pun tak boleh. Bahkan lagi tak boleh, kita kata dia merendah diri, tapi dia sujud diri dia kepada orang-orang lain. Dia bodek orang, dia lakukan perkara-perkara yang mungkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dia rasa orang lain melihat dia, ataupun majikan melihat dia, kawan-kawan melihat dia, oh rendah diri, dia mendengar kata-kata bos dan sebagainya. Tapi kena lihat apa yang dia dengar tersebut bukanlah sujud kepada perintah-perintah yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat yang pertama, iaitu sujud.
untuk diri sendiri, iaitu apa? Merendahkan diri supaya menjadi orang-orang yang muhsin, menjadi orang yang baik. Dan perintah Allah Ta'ala juga, sujud ini bukan bentuk sujud secara fizikal, tapi sujudkan, rendahkan hati kita. Apa dia? Mendoakan kepada kedua ibu dan bapa kita. Dalam surah 17 ayat 24. 17 ayat 24. Okay. Al-Isra. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wahfid lahuma janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaklah kamu merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata. Perintah ni perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mendoakan kedua ibu bapa, itu adalah juga tanda kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada isu orang tu kata, saya tak pernah dijaga oleh ibu saya, buat apa saya nak doakan ibu saya? Saya doakan ayah saya je. Saya tak pernah dijaga oleh ayah, saya tak pernah jaga oleh ayah, buat apa nak doakan ayah saya? Baik saya doa ibu je. Ataupun dia kata, saya dihantar kecil-kecil, dihantar pusat kebajikan, rumah kebajikan, tak pernah dijaga oleh ibu dan ayah, buat apa saya nak doakan? Kita doa bukan sebab orang tu jaga kita, bukan sebab dia bagi makan kita, susukan kita dan sebagainya, tapi kita doakan dia sebab apa? Sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jadi hamba yang merendah diri. Ingat asal usul, bab kata orang tua kan. Ingat kita asal usul. Doakan ibu bapa. Dengan doa macam mana? Doa pun diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kita doa lepas solat, doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dia kalau dalam kaedah bahasa Arab dia, kalau ni seorang, Rabbirhamhuma kama rabbayani, yang telah memelihara ni aku, shaghira, kecil. Tapi kalau kita doa untuk ramai jadi imam, makmum kat belakang pun nak doakan ibu bapa juga, nak amin kan? Rabbirhamhuma ataupun Rabbirhamhum, huma pun boleh, kama rabbayana, na ni seorang, satu aku, na kami, dia jadi saghara. Saghara, kecil. Saghira tu untuk kebanyakan digunakan satu. Kalau ramai kita guna saghara. Sad baris bawah, ra, alif, saghara. Saghara. Untuk kita nak doa menjadi ramai. Kama rabbayana ataupun kama rabbauna boleh juga. Rabbayana, rabbauna, saghara. Okey. Doa diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sad baris bawah. Baris bawah. Kama rabbayana atau kama rabbauna saghara. Itu sebab kita nak doa ramai-ramai, orang lain nak aminkan doa kita. Tapi tuntutan untuk kita mendoakan ni bukan sekadar kita mengaminkan, tapi tuntutan tu kepada diri sendiri, tak kisah di mana sahaja, mendoakan kedua ibu dan bapa kita. Ibu dan bapa kita hidup lagi ke tidak, ibu bapa dan kita tu orang paling jahat. Siapa bapa yang jahat? Bapa kepada Nabi Ibrahim tak beriman kepada Allah pun. Tapi jika Nabi Ibrahim dituntut oleh Allah untuk mendoakan, buat baik kepada ibu bapa je dengan mendoakan, maka apatah lagi kita kan, yang ibu bapa kita alhamdulillah. Walaupun mungkin dia tidaklah sebaik yang kita rasa, dia tidaklah perfect macam mana kita harapkan, tapi tuntutan tersebut bukan tuntutan di luar, tuntutan tu di dalam kita, yang mana kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendoakan kedua ibu bapa, kerana itu adalah salah satu sifat orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi iaitu sujud, berbuat baik, termasuk berbuat baik iaitu apa? Mendoakan kepada kedua ibu dan bapa. Okey. Yang seterusnya, sifat bagi orang-orang, ataupun sebelum kita lihat sifat yang lain, ada juga Allah Subhanahu Taala cerita kenapa orang tak boleh sujud mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tak boleh sujud sebab apa? Sifat yang paling besar, sombong. Sombong dan angkuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bila syaitan sujud tersebut, sepatutnya malaikat-malaikat yang lain juga yang lain sujud. Mereka sujud sebab apa? Sebab perintah Allah, kan? Sama juga orang mendoakan kedua ibu dan bapa. Dia mendoakan kedua ibu bapa buat baik sebab apa? Sebab perintah Allah, kan? Dan inilah membezakan kita. Jika kita buat tu kerana Allah,
Sebab orang kafir, mereka pun buat baik kepada ibu bapa mereka juga. Tapi mereka buat baik, mereka bukan kerana Allah. Mereka ada sebab-sebab realiti kehidupan mereka, fitrah yang mereka buat baik kerana ibu bapa mereka yang membesarkan mereka. Tapi kita buat kerana Allah, jauh lagi nikmatnya, jauh lagi dia punya pulangan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang membuat kebaikan kepada ibu bapa kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Jadi bila kita tak boleh rasa rendah diri, sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana kita kena lihat. Sebab apa? Sebab itu adalah sifat-sifat syaitan. Syaitan, perangai dia sombong. Bila dalam surah 7 ayat 12 dia kata apa? Aku lebih baik daripada Adam. Aku dijadikan daripada api, Adam dijadi daripada tanah. Buat apa aku nak sujud dengan dia? Sebenarnya kita buat apa pun bukan sebab kita lebih baik, orang tu kurang, orang tu lebih hebat baru kita rapat dengan dia. Tidak, apa kita buat pun sebab kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam surah 6 ayat 42, surah Al-An'am, okay, ayat surah 6 ayat 42. Jadi kita hidup atas dunia ni perlu sujud sebagai sifat merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bila manusia lupa, alpa, tidak ingat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tolong kita untuk kita jadi hamba-hamba yang sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan ujian kepada kita. Dalam ayat 42, dan demi sesungguhnya kami telah utuskan rasul-rasul kepada umat yang dahulu daripada kamu, lalu mereka dustakan, maka kami seksakan mereka dengan kebuluran, penyakit, supaya mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri. Merendah diri macam mana? Dalam sujudlah biasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu hari ini biasanya orang nak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala masa susah ke masa senang? Masa susah kan. Masa sakit barulah nak gosok kaki Allah kan. La ilaha illallah kan. Baru nak gosok lutut. Di mana lutut tu kita nak gosok kalau kita tak sakit kan? Sebelum ni nak ingat Allah. Jadi Allah SWT akan datangkan kepada orang yang tidak sujud kepada Allah ujian-ujian untuk dia kembali ingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang dah ingat Allah ketika dengan sujud kepada Allah, datang ujian tu agar dia lebih lagi ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah datangnya ujian-ujian untuk kita menjadi orang yang merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam semalam kita sembang-sembang, bila kita ada kesusahan, Allah Ta'ala akan beri kita jalan. Tapi manusia dia lupa, dia tak cari jalan dia, iaitu daripada Allah. Dia cari makhluk dulu. Susah-susah terus cari handphone. Siapa kabel aku ada? Susah-susah terus cari email, kad, name card. Aku nak contact orang ni lah kan. Dia ni orang tu, dia tu orang ni. Kita dalam agama kita, akidah kita, ini kita patut pelihara daripada awal kan. Apa kita buat sekalipun Allah Ta'ala, apa kita buat dan minta tolong pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah kita akan minta Allah buka jalan kita agar kita kembali kepada manusia pun menjalani kehidupan seperti biasa, minta tolong pun sebab Allah. Kita tak yakin, kita kata dia orang besar, dia mesti boleh tolong kan. Tak pernah gagal, mesti boleh. Tak, semuanya atas keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan bagi kita ujian untuk kita jadi hamba Allah yang kembali merendah diri, menjadi hamba yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hati-hati. Kenapa hati tak boleh nak sujud kepada Allah? Sebab hati tersebut telah qasad. Dalam bahasa Arab telah qasad, qaf sin ta, qasad, telah keras. Keras, qasad qulubuhum. Keras ni qasad bermaksud hati yang keras. Dalil ada tak? Ditunjuk dalam surah 6, surah yang sama, ayat 43 selepas saja. Kalau kita tak boleh nak sujud dah tu, Allah Ta'ala bagi ujian pun lagi angkuh. Macam syaitan. Syaitan engkar kepada Allah, Allah Ta'ala uji dia, bagi dia kesusahan. Dengan apa? Turun kat dunia. Kan nikmat duduk kat syurga. Turun kat dunia ni pening, nak kena kerja, nak kena tengok orang tu, nak tengok orang ni, aurat di sana sini terdedah dan sebagainya. Syurga tak macam tu. Jadi
turun dekat muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa? Kembali balik sujud pada Allah. Tapi syaitan keras hatinya, maka orang yang dah keras hatinya kena lihat balik hati dia ni. Orang kata hati kering, kena lihat hati kering tu macam mana. Hati kering kepada kebaikan, okey. Tapi kalau hati kering yang tidak mahu lagi mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat bahaya. Dalam ayat 43 tu apa? A'udzu minasyaitonir rajim. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Okey. Sebab itu maksud Allah Taala, maka alangkah eloknya kalau mereka berdoa kepada kami dengan merendah diri serta insaf dan bertaubat ketika mereka ditimpa azab kami, tapi sebenarnya hati mereka keras, tidak mahu menerima kebenaran. Hati keras ni nak buat macam mana dah? Dalam surah Al-Baqarah tu ada kan, khatamallahu ala qulubihim, Allah Taala tutup hati mereka. Sifat orang beriman macam mana kalau mendengar ayat Allah Subhanahu Taala? Bergetar hatinya kan. Surah apa? Surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallah, sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah tu, idza zukirallah, disebut nama Allah, jadi apa? Bergetar hati mereka. Hari ni kita sebut nama Allah macam mana? Rasa tak kan? Allah, Allah, Allah. Nak dapat rasa tu, la ilaha illallah. Rasa tak dalam hati kan? Nak tolak keburukan, tapi sebut di lidah saja. Di hati tak dapat nak rasa. Kena hati tersebut, ibaratnya kalau batu yang dah keras, memang kena selalulah titikkan air, sampailah hati tersebut boleh menjadi lembut semula dengan Al-Quran lah. Okey. Dan mereka diberikan ayat Allah Subhanahu Taala, tulis alaihim ayatu, bertambah iman mereka. Itu jiwa hati yang lembut. Lawan hatinya hati yang keras, hati yang qasad. Bila dia dengar ayat Allah Subhanahu Taala, dengar nama Allah, hati dah keras, tak boleh nampak apa. Mudah-mudahan kita tak dapat hati yang macam tu lah. Hati kita ni masih lagi terbuka, dengar tazkirah, dapat kita dengar ni bukan dengar di telinga, tapi menyerap di hati untuk kita nak berubah, kita menjadi insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi bila kita baca ayat ni, apa yang kita boleh ambil juga, sifat orang yang merendah diri, dia bersifat tadarru' dan dia bersifat khifah. Tadarru' dan khifah. Dia tadarru' ni dia takut, banyakkan nak bertaubat kepada Allah. Khifah ni dia takut kepada Allah, takut melanggar perintah Allah ataupun meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik yang tadi apa? Merendah diri, iaitu sujud kepada Allah, dan termasuk buat baik pada ibu bapa. Yang kedua, kena banyakkan bertaubat dan juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat orang yang merendah diri. Jadi kena cek, kita nak jadi merendah diri, merendahkan diri, ada tak kita dah sujud pada Allah? Betul, sujud pada Allah. Okey. Lepas tu buat baik pada ibu bapa ke tidak? Doakan. Kalau dah, alhamdulillah, kita termasuk yang pertama tu lepas. Kedua, adakah kita termasuk golongan tadarruk, golongan yang banyak bertaubat, malam-malam menangis dengan kita menginsafi dosa-dosa kita. Lepas tu apa yang kita dah buat, sentiasa kita ada manusia yang ada kesilapan. Tak ada kata dah seminggu aku bertaubat, okeylah sebulan depan pula aku bertaubat pada Allah, sebab aku rasa dosa aku dah habis ni. Hari-hari kita kena ampun, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW ada dua hadis. Satu riwayat Tirmizi, satu lagi riwayat Muslim. Dalam Riyadhus Salihin ada. Satu, mereka meriwayatkan Nabi kata, Nabi SAW beristighfar tidak kurang daripada 70 kali sehari. Yang kedua, ada hadis juga kata Nabi beristighfar 100 hari sekali. Jadi mana satu Nabi buat ni? 100 hari sekali. 100 kali sehari. Yang mana satu Nabi buat ni? 70 ke 100? Maksud 70 di situ dan juga 100 ialah banyak. Istighfar banyak. Takkan jangan kira 100 ke, cukup hari ni 100. Buat je. Kan? Kalau kita ada had pun kira, tapi had yang masih kita nak buat lah. Lepas tu tambah lagi untuk kita bertaubat, jadi orang yang tadarruk tadi. Sebab nak rendah diri kan, rendahkan hati kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat orang yang merendah diri yang kedua, iaitu sifat tadarruk wa khifah, taubat dan juga takut Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apa lagi sifat-sifat orang yang merendah diri?
Surah 3 ayat 199. Surah 3 surah surah Al-Imran ke Ali Imran? Ali Imran. Ali Imran. Ali Imran. Kalau dia tak ada sengkang tu kan? Dia ada sengkang sikit tu. Ali Imran. Sebab dia bukan dia ahli keluarga. Ahli keluarga Imran. Dia tak sengkang tak tu. Okey. Ayat 199. Sifat yang ketiga bagi orang-orang yang merendah diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran. Kamu tu Nabi Muhammad. Dan juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Sedang mereka khusyuk kepada Allah dengan tidak menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itu beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Sifat yang ketiga bagi orang yang merendah diri, tawadhu, apa dia? Dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia khusyuk terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk yang bagaimana? Dia tak tukar ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata buat macam ni, maka dia buat. Surah 3 ayat 199. Iaitu orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu orang yang merendah diri. Macam mana? Ayat 199. Surah 3 ayat 199. Orang yang merendah diri dalam Quran juga tergolong golongan orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk hati mereka, iaitu tidak menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala kata kena solat, maka dia solat. Jauhi riba, dia jauhi riba. Jangan ambil rasuah, dia tak ambil rasuah, kan? Walaupun dia rasa tak apalah, langgar sedikit je, nanti dapat keuntungan. Bila dapat keuntungan, nanti sedekahlah balik di jalan Allah. No. Keuntungan dunia ni sangat sedikit aja. Apa yang kita rasa besarnya hanya sedikit aja di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah orang yang merendah diri, iaitu jangan tukar ayat Allah. Jangan khusyuk, ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kena ingat, jika kita ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak khusyuk kepada Allah, maksudnya sombong, tak rendah diri di hadapan Allah, tak khusyuk kepada Allah, hitungan Allah tu sangatlah cepat, kan? Kita buat sikit aja, terus Allah Subhanahu wa taala akan catat hitungan kita. Dan kalau kita buat baik pun, hitungan Allah sangat cepat juga, kan? Kita dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bestnya bila hitungan kita di akhirat nanti dihisap dengan hisap yang mudah, hisaban yasira, kan? Hisap yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang yang merendah diri iaitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, lihat macam mana hati orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tersebut bukan sahaja dia tak tukar, tapi hati mereka bila mereka mendengar Al-Quran, hati mereka boleh merasai jiwa Al-Quran tersebut, rasa sembah, rasa nak nangis, kan? Surah apa? Surah 17 ayat 109. Macam mana sifat orang yang khusyuk? Surah 17 Al-Isra ayat 109. Dan mereka segera tunduk sujud, itu sambil menangis, kan? Rendah diri, sujud tadi, kan? Sedang Al-Quran menambahkan mereka khusyuk, kan? Sujud kepada Allah. Lepas tu Al-Quran menambahkan lagi, sepatutnya khusyuk tersebut menambahkan lagi
ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati Al-Quran. Hari ni dengan Quran macam mana? Dengan Quran, nak masuk waktu solat dah kan? Maka cek baliklah sentiasa hari-hari apa yang kita rasakan tentang khusyuk kita bila kita mendengar ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Sifat yang ketiga iaitu sifat orang yang merendah diri apa? Khusyuk. Tak tukar ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan boleh menangis apabila dia memahami dan merasai jiwa daripada Al-Quran. Itu sifat yang ketiga. Semalam saya bagi 3 je, tapi hari ni dapat 4 kan? Lagi apa dia sifat orang yang merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadi apa? Sujud, tadarru', khusyuk. Yang terakhir iaitu mereka yang hauna, orang yang sopan santun. Surah 25 hauna, bukan sauna. Ha, hijrah tu, ha yang simpul tu. Hauna. Surah 25 ayat 63. Al-Furqan ayat 60. Allah SWT firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Maksudnya, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang diridainya ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Hauna, sopan santun. Maksudnya berjalan dengan humility, merendah diri, sopan santun. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, mereka apa? Relax je kan. Kita dah ada dah, kita punya tools kita, alat kita, peace, patience. Jadi boleh membantu kita jadi orang yang merendah diri. Macam mana? Hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka jawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini. Maksudnya berkata perkara-perkara yang salimah, yang sejahtera. Orang buat apa pun kita alhamdulillah, cakaplah benda-benda yang baik. Itu sifat bagi orang-orang yang merendah diri. Jadi keseluruhan bila kita belajar tentang sifat merendah diri, kita ada banyak kamus cerita tentang merendah diri. Tapi perspektif Al-Quran, daripada sudut Al-Quran, ada beberapa sifat merendah diri yang kita boleh contohi. Iaitu orang yang merendah diri ni apa? Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang muhsinin, terutamanya kepada ibu dan ayahnya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, dia jadi orang yang tadarru', dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari. Astaghfirullahalazim, 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 sebanyak mungkin. Daripada bercakap banyak, baik kita beristighfar kan? Cakap banyak tambah dosa, istighfar tambah pahala. Lepas tu, dan khifah, takut pada Allah pasangan dia. Ketiga, jadi orang yang khusyuk. Khusyuk, ingat ayat Quran, cerita sikit pun pasal Al-Quran, hati dia ingat Allah Ta'ala cakap pasal Al-Quran. Ini perlu dibentuk. Sebab hati ini bukan dia kita boleh anggap hari ni aku punya hati macam ni, esok hati aku macam tu. Dulu-dulu kita tengok drama, orang yang putus cinta pun kan, dia tak boleh lupa. Berapa punya lama kena didik hati sebagainya kan. Ini kan pula hati yang dah sekian lama ego, sombong, nak didik jadi khusyuk, nak dengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya lagi kita latih diri kita jadi orang yang khusyuk, tidak menukar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil sebagai apa bahasa Inggeris? Passion. Passion ni memang nak kena bentuk kan. Bukan boleh datang tiba-tiba. Passion kita terhadap Al-Quran kita bentuk. Dan memang orang Islam kalau nak jadi orang yang sebaik mungkin, passion dia kena Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik kita ialah orang yang belajar Quran dan mengajar pula kepada orang lain. Quran, passion kita. Dan sifat yang terakhir bagi orang yang merendah diri, tawadhu, apa dia? Hauna, sopan santun. Dan sampai ke peringkat semua sekali ni kita jadi apa? Ibadur Rahman. Lepas ni kita punya target dalam list kita, aku nak jadi Ibadur Rahman, hamba Allah yang penyayang. Apa dia? Merendah diri. Dengan merendah diri macam mana? Sujud kepada Allah. Tik lah, hari ni dah okey belum sifat kita sujud kepada Allah? Lepas tu tadarruk kita macam mana kan? Adakah kita dah banyak taubat, takut pada Allah? Khusyuk kita macam mana?
sopan santun kita pun macam mana. Sopan santun pun berdasarkan Al-Quran, sifat-sifat Nabi SAW. Contohi Nabi itu adalah peranan pula hadis mengambil Al-Quran sebagai diterjemahkan dalam kehidupan kita. Nak sopan santun boleh macam-macam. Contoh, orang Yahudi sopan santun tak masuk majlis, dia sopan santun. Mereka masuk, orang berdiri, yang tukang jalan tu dia macam mana? Dia lambai kiri dan kanan. Kiri kanan kan. Orang Melayu punya macam mana sopan santun? Masuk dalam tunduk kan. Nabi macam mana? Nabi dia ajar kita nak jadi sopan santun. Nabi ajar sopan santun macam mana semalam? Saya dah tunduk juga, bukan tunduk. Tangan di peha, masuk majlis bagi salam. Orang yang ada tak payah diri pun tak apa. Kalau rasa majlis tak perlu bagi salam, tak apa, diam. Tapi tangan sebelah cukup lah, tangan di peha. Tapi orang Melayu dia buat macam tu, cuma dia tunduk tu biasalah sebab tangan nak sampai ke peha kan. Dia nak letak betul-betul. Jadi betul-betul lah dia tertunduk sikit. Jadi sebab itu Nabi SAW ketika dalam satu majlis masuk seorang sahabat tu dia sopan santun, hauna, rendah diri lah maksudnya. Tapi dia salah caranya, dia angkat tangan kiri kanan. Nabi kata, kamu nak ikut perangai orang Yahudi ke kan? Cukuplah kamu letak tangan kamu di peha dan kamu masuk ke dalam majlis kamu. Itu hadis pula menterjemahkan bagaimana menjadi orang yang sopan. Jadi kita masuk majlis kan, orang tengah duduk, nak duduk bersila apa semua. Jadi orang Melayu punya tu ada dalil khasnya kan, sopan tu. Cuma jangan terlalu tunduk. Sekadar kita tunduk tu sebab nak tangan kita letak di peha kan. Tunduk sangat tu menyebabkan kita rasa jadi orang yang merendah diri tu, merendahkan di hadapan makhluk. Sebenarnya kita merendahkan diri kita buat tu kerana Allah Subhanahu Taala. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Masuk majlis tu aku sama aja. Yang beza di antara kita ialah takwa. Takwa hanya boleh diukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh diukur di kacamata manusia. Orang ni aku nombor 2 takwa dia, dia nombor 1 sikit kan. No, tak boleh. Dia takwa di hadapan manusia. Sebab itu nampak orang lain kita rasa macam ada isu takwa ke, isu iman ke, tak apa. Kita tak tahu di sisi Allah tu bagaimana. Jadi orang yang merendah diri tadi, khusyuk dengan ayat Allah Ta'ala, tadarruk dengan Allah, tercakap sesuatu, tadarruk balik istighfar, astaghfirullahalazim kan. Dalam keadaan kita rasa macam dapat nikmat kan, rasa macam best sebagainya, banyakkan sujud kepada Allah, sujadah, sujud balik. Lepas tu agak-agak dah rasa selesa sebagainya, banyak ujian yang datang, khusyuk balik kepada Allah, ingat ayat Allah, khusyuk balik kepada dia. Lepas tu bila orang puji kita melambung kan, kita pun rasa macam best, jadilah orang yang hauna, sopan santun balik kan, pada hadapan semua orang yang ada pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita semua akan sampai ke peringkat ibadur rahman, hamba Allah yang ar-rahman, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar di sini, kita ambil isu maudu'i, tajuk. Untuk apa? Sematkan dalam hati-hati kita. Hati kita nak kena clearkan benda ni, clearkan benda tu. Dan kita tak cakap berdasarkan kata-kata pendapat, tapi Al-Quran. Sepatutnya dia akan lebih berkesan kalau kita ikut betul-betul. Dan kalau rasa terlambat, minta banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita jadi orang yang makin lama makin baik, makin lama makin baik. Bukan nak tunjuk kepada manusia, tapi nak dibawa bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk cerita, bukan untuk cerita, untuk hari ni kita cerita pasal humility, merendah diri. Jadi merendah diri macam mana? Bukanlah sifat kepercayaan orang Melayu kan, takut kan. Takut kita hanya kepada Allah, sujud kita. Jadi orang yang confident tapi sopan santun. Orang confident tapi sentiasa istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang pun merendah diri, katalah kan, nak tengok nilai-nilai. Tapi kalau tak sujud kepada Allah, itu bukan orang yang merendah diri sebenarnya. Okey. Wallahu alam. Ringkasnya tapi poinnya dicatat dan diingat betul-betul. Mudah-mudahan kita dapat amalkan apa yang kita belajar hari ini. Jadi orang yang merendah diri berdasarkan Al-Quran ceritakan kepada kita bagaimana jadi orang yang merendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam.